Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Kerap kali kami melihat engkau, yakni wahai Muhammad, berulang-ulang melihat ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sesekali lalai akan apa yang mereka lakukan. Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke arah Kaabah, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau tidak sesekali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengucap syukur, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang, peluang dan juga kesempatan untuk sama-sama kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalankan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sememangnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, dan melalui akal itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kita tanggungjawab menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dan tidak bukan tugas kita di dunia ni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menurut segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala semampu yang mungkin, dan juga meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala keseluruhnya. Dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah ni, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkati kita di bulan Syaban, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan supaya kita dapat bertemu dengan tetamu Allah Subhanahu wa taala, setengahnya mendapat kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan tersebut. Jadi muslim muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melepasi satu bulan, iaitu bulan Rejab, dan sekarang kita berada di bulan Syaban.
habis satu bulan yang telah berlalu, bulan Rajab, yang banyak kelebihan dan juga fadilat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajipan solat 5 waktu sehari semalam, yang mana pahalanya tidak berkurang walaupun sedikit, sama dengan 50 waktu sehari semalam sembahyang. Jadi muslimat-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak daripada peristiwa Isra Mi'raj dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, ataupun kita panggil sebagai Madinah. Jadi sepanjang perjalanan Nabi sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah dan mendirikan negara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyusun segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat pada waktu itu. Jadi setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Yathrib, yang kemudiannya namanya ditukar kepada Madinah, maka perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah merupakan titik tolak nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkaitan dengan hidup dan mati dia. Sebagaimana yang kita maklum, sebelum mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka terdapat komplot daripada kafir Quraisy Mekah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut tidak berlaku disebabkan oleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dalam jumlah yang ramai, nak berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang, maka bilangan yang ramai pasti dapat mengalahkan bilangan yang sedikit. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil pada akal kita, maka ia tidak mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah mengambil jalan yang berbeza dengan mana-mana orang yang bermusafir bergerak daripada Mekah ke Madinah. Kebiasaannya dia ada jalan ataupun kita panggil jalan dagangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam strategi dia bergerak, berhijrah, menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeza, melalui jalan yang sedikit jauh daripada kebiasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diujilah sepanjang perjalanan Nabi. Maka Nabi juga dikejar oleh pembesar ataupun orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya sampai di Madinah Al-Munawwarah. Jadi para sahabat yang lain telah sampai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah sebelum mana hijrah ke Madinah, banyak berlaku penjajahan Aqabah pertama dan kedua yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan meriah. Nabi merupakan orang yang paling ditunggu
oleh para sahabat yang telah sampai lebih dahulu dan juga penduduk di Madinah pada waktu itu. Dan sebelum mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi berhenti di sebuah tempat di Quba. Maka Nabi SAW, perkara pertama yang Nabi SAW buat ialah membina sebuah masjid di Quba. Jadi masjid Quba. Jadi bina masjid waktu perjalanan Nabi SAW sebelum Nabi sampai ke Madinah. Jadi Nabi SAW berhenti di Quba ni selama 4 hari sebelum mana meneruskan perjalanan ke Madinah. Dan dalam perjalanan, kebetulan dalam perjalanan itu sampai di sebuah kampung Bani Salim bin Auf. Maka Nabi SAW mendirikan juga masjid di sana dan juga mendirikan solat Jumaat yang pertama, khutbah yang pertama di sana. Jadi begitulah perjalanan Nabi SAW. Maka bila mana Nabi SAW lalu satu tempat atau berhijrah ni, maka Nabi bina satu syiar Islam, masjid, tempat berkumpul orang ramai. Jadi apabila Nabi SAW sampai di Madinah, maka Nabi pertama sekali Nabi tak turun terus daripada binatang tunggangan dia. Maka Nabi SAW mencari dulu tempat yang sesuai untuk membina masjid, Masjid Nabawi lah. Kalau kita banding Masjid Nabawi dulu pada zaman Nabi SAW berbanding sekarang ni, jauh beza lah, besar dia. Canggih dia tu jauh beza. Kalau sekarang ni maknanya ada masa dia boleh buka payung. Mana ada kecanggihan lah, teknologi yang digunakan untuk kemudahan orang yang menziarahi Madinah, nak bertemu dengan Nabi SAW. Nak berbanding dengan masjid pada zaman Nabi SAW, mungkin pada waktu tu masjid tak serupa macam kita lah. Ada kapet, lembut, semayang. Mungkin semayang atas tanah je, tiang daripada batang tamar, atap daripada pelepah tamar. Tapi yang menjadi perkara penting ialah syiar Islam tu ditegakkan, masjid itu dibina. Macam kita sebut tadi, masjid merupakan tempat tumpuan orang ramai. Pada zaman Nabi SAW, masjid merupakan tempat tumpuan bagi para sahabat, tempat yang dicari oleh orang ramai pada masyarakat pada waktu itu. Dan juga Nabi SAW, selepas mana Nabi SAW membina Masjid Nabawi, maka Nabi SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj pada waktu itu Balah. Dan mereka ni berperang, bergaduh, berbalah disebabkan oleh nenek moyang mereka juga berperang sama sendiri. Jadi perang ni tak ada sebab yang munasabah, ikut-ikut saja. Mana nenek moyang perang balah, maka dia pun balah juga. Dan juga perbalahan ni dipanjangkan oleh 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. 3 kabilah Yahudi ni merupakan watak utama dalam perpecahan kaum Aus dan Khazraj. Sebab apa? Sebab kalau stabil, maka ada orang yang akan memimpin mereka. Kalau ada perbalahan, pergaduhan, peperangan, maka mereka ni dapat menguasai penduduk Madinah pada waktu itu. Jadi ditimbulkan ketidakstabilan, perbalahan, peperangan, supaya mereka boleh menguasai penduduk pada waktu tersebut. Dan apabila Nabi SAW datang dan mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj ni, maka Yahudi ni timbul dalam perasaan kaum Yahudi dendam dan juga dengki kepada Nabi SAW. Nabi orang luar datang ke Madinah, disambut dan diangkat menjadi ketua.
Maknanya orang bukan orang mana-mana, bukan orang asal Madinah, tapi bila datang ke Madinah diangkat menjadi ketua negara. Mari orang mari kampung kita, tiba-tiba orang angkat dia jadi ketua. Kita duduk lama kampung ni, orang angkat kita. Jadi dia marah. Dan banyaklah, maknanya kekacauan ataupun bagaimana Yahudi di Madinah ni menimbulkan pelbagai fitnah dan kekacauan supaya Nabi SAW juga para sahabat ni saling salah faham antara satu sama lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka daripada berpecah disebabkan oleh kerja jahat Yahudi, laknatullah. Dan Nabi SAW juga dalam rangka untuk membina negara, maka Nabi SAW membina Piagam Madinah, membuat perjanjian perlembagaan dengan penduduk di Mekah, sama ada di kalangan Aus dan Khazraj, Muhajirin sendiri dan juga Yahudi, membina Piagam Madinah supaya masing-masing mematuhi. Ada peraturan yang perlu dipatuhi dan perlu diikuti. Jadi kaum Yahudi ni dia boleh buat suka hati dia lah, sebab ada perlembagaan dan juga ada piagam daripada Nabi SAW. Dan nak tambah dia kena setuju benda tu. Kalau dia tak setuju, maka dia akan ditolak daripada menjadi salah satu suku ataupun penduduk Madinah pada waktu tu. Jadi kena terima apa yang telah dipersetujui oleh penduduk Madinah pada waktu tu. Jadi daripada peristiwa Nabi SAW berhijrah sehinggalah sampai ke Madinah, maka masjid menjadi satu syiar yang perlu kita makmurkan, perlu kita bangunkan supaya masyarakat setempat ni mendapat manfaat daripada institusi agama masjid ini sendiri. Masjid inilah jadi tempat orang minta bantuan, tapi taklah semua minta bantuan mari tiap-tiap hari, taklah tak. Maknanya time susah, tak, yang terdesak, maka masjid boleh menjadi salah satu cara untuk menghulurkan bantuan. Masjid juga boleh menjadi tempat sosioekonomi bagi masyarakat setempat. Ada masjid, hidup masjid, maka hiduplah tempat tu. Ada orang mari semayang, maka hiduplah tempat tu. Kalau tak ada orang mari semayang dalam masjid ke surau ke, maka banyaklah kerosakan, banyaklah kekacauan berlaku dalam kampung tu. Tapi bukan menjadi sebab kita mari sejid, mari surau ni, maka kampung kita jadi aman. Tak. Mana kalau seorang pun mari semayang sejid, tak menjadi sebab tempat tu aman. Tak. Perlu kepada jemaah. Tak. Kalau mari semayang seorang, dia tak boleh jadi imam, dia tak boleh jadi makmum. Tapi kalau semayang berjemaah, boleh ada imam, boleh ada makmum. Itu kelebihan yang kita dapat daripada menghidupkan ataupun memakmurkan masjid ataupun surau. Di samping itu kita boleh ajak juga penduduk setempat, komuniti kita, untuk sama-sama memakmurkan masjid, memakmurkan surau. Biar hidup, biar masjid ni jadi rumah yang indah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang cantik, yang baik, yang bersih. Jadi tarikan kepada orang lain. Jadi bila kita kaitkan masjid ini dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah yang berkait rapat dengan masjid. Walaupun kita tahu bahawa masjid ini menjadi tempat penyatuan ummah, menjadi tempat kita ni bersatu, menjadi tempat kita ni mendapat pendidikan. Para sahabat mendapat pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Sahabat-sahabat menjadi hebat ni disebabkan oleh tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat dia di mana? Di masjid.
Mana masjid ni boleh melahirkan orang yang tepat, orang yang hebat. Tapi tak mustahil juga masjid ataupun surau ni boleh menjadi tempat perpecahan. Sebagaimana sejarah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Masjid Quba yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sering dimakmurkan oleh para sahabat pada waktu tu, maka timbul di dalam diri kalangan munafik ni dan juga mereka yang benci kepada Islam ni, supaya berlakunya perpecahan di kalangan para sahabat dan juga orang Islam pada waktu tu. Dan salah seorang daripada kafir di Madinah yang juga merupakan pak saudara kepada Abdullah ibn Ubay, Abu Amir Ar-Rahib, dia merupakan salah seorang yang boleh dikatakan pembesar di Madinah pada waktu tu. Dan juga dia ni dikenali di Jazirah Arab pada masa tu. Mana kuasa-kuasa besar juga kenal dia, disebabkan oleh dia ni pemimpin besar di Madinah. Maka oleh sebab sakit hati kepada Nabi dan juga para sahabat, supaya berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam ni, maka dibina Masjid Dira. Buat benda baik untuk cetuskan perpecahan. Mana tak semua benda baik ni, kalau kita tengok daripada sudut mata kasar, tak benda semua baik ni boleh membawa kepada kebaikan. Ada juga perkara yang baik ni boleh bawa kepada perpecahan. Bergantung kepada niat masing-masing. Dan dalam sirah ni, bagaimana Abu Amir ni membina masjid yang asalnya kita sebut tadi tempat penyatuan, tempat syiar Islam, tapi dibina dengan tujuan untuk memecah belahkan umat Islam pada waktu tu. Dan pada waktu tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat ni tengah bersiap untuk berperang di Tabuk. Maka dapat jemputan daripada munafik supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Masjid Quba ni. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Masjid Quba ni, maka dengan automatiknya mendapat pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang situ dan tak turun larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin berlaku perpecahan di kalangan umat Islam pada waktu tu, para sahabat pada waktu tu. Sebab apa? Sebab kalaulah para sahabat ni masing-masing pergi sembahyang, pada asalnya buat masjid ni dengan tujuan boleh memudahkan orang yang sakit, orang yang tua, memudahkan mereka untuk sembahyang semua. Dan masjid yang dibina ni, Masjid Dira ni, lebih lawa, lebih canggih, lebih cantik daripada Masjid Quba yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarikan juga bina masjid lawa-lawa dengan tujuan untuk memecah belahkan kesatuan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Dan juga Abu Amir Ar-Rahib ni sebenarnya dia mendapat dana daripada Raja Rom pada waktu tu. Rom pada waktu tu merupakan kuasa besar, dan juga Abu Amir ni dia ada hubungan yang baik dengan Raja Rom pada waktu tu. Jadi dia memohon pertolongan daripada Raja Rom. Jadi Raja Rom ni beri harta, beri duit untuk bina Masjid Dira. Dan juga Abu Amir ni dia menghasut Raja Rom pada waktu tu supaya menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya berlaku peperangan Tabuk ni lah, dengan alasan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ni tidak menjadi kuasa yang dapat menyaingi Rom pada waktu tu.
Dan Nabi SAW sendiri berjanji pada Abu Amir ni, apabila sudah daripada perang Tabuk, maka balik nak semayang di Masjid Hira ni. Jadi dijadikan cerita, maka dalam perjalanan balik, sebelum mana sampai ke Quba ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan supaya jangan semayang di Masjid Hira. Dan juga larangan supaya dimusnahkan masjid. Sebab apa? Sebab membawa kepada perpecahan. Asalnya masjid ini dibina dengan tujuan untuk memecah belahkan umat Islam pada waktu itu. Pada luaran dia baik, tak? Tapi tujuan dia salah. Dan bila Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan solat di Masjid Hira ni, maka Nabi SAW turut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya kalau kita ikut sirah juga, bagaimana pada bulan Syaban ni juga berubahnya kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sebagaimana ayat yang dibacakan pada awal tadi. Nabi SAW ni selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diubah arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kerana mendapat ejekan, hinaan daripada kaum Yahudi pada waktu itu. Sebab dia tahu bahawa kalaulah Nabi SAW ni sembahyang menghadap kiblat yang sama dengan kaum Yahudi, maka memberi pengiktirafan kepada agama Yahudi pada waktu itu. Dan berlangsunglah lebih kurang 17 hingga 18 bulan sebab mana Nabi hijrah ke Madinah, berkiblatkan ke arah Masjidil Aqsa, berkiblatkan ke arah Palestin. Maka bila turun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ubah arah kiblat, maka dengan automatiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ada. Man turun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikut taat terus perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada alasan dah daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikut tengok, maknanya untuk berubah arah kiblat ni satu perkara yang remeh dari sudut pemikiran kita, mungkin satu benda yang remeh lah, tak? Tapi melibatkan perbalahan antara agama. Sebagai contoh sekarang ni lah, tak? Maknanya perkara-perkara agama ni walaupun dia bersifat cabang, maka orang suka untuk balah. Walaupun perkara tu kecil je, tapi disebabkan oleh perkara agama ni dia banyak pendapat. Jadi bila ada masing-masing ada pendapat sendiri, maka sedap balah. Jadi panah tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita tengok signifikannya, tak, ataupun relevannya antara kisah-kisah ni di antara Madinah dan juga ataupun Mekah sendiri dengan Palestin, hari ini kita biasa dengar, tak? Kita dengar hari ini bagaimana perang, tak, di antara Rusia dan juga Ukraine. Dan kalau kita hari ini masuk lebih kurang 10-11 hari dah perang, tak? Jadi kalau orang yang memerhatikan benda yang berlaku,
di peringkat antarabangsa ni, Rusia ni sebenarnya dia tambuh negara yang berada di sekeliling dia menjadi sekutu Amerika. Sebab apabila negara di sekeliling Rusia ni masuk bersatu di bawah tentera NATO ni, maka Rusia ni akan terkepung. Tapi negara barat, Kesatuan Eropah ni, dia juga main tarik tali juga. Sebab kalulah dia menyokong Amerika ni, maka saluran paip gas daripada Rusia ke Eropah ni bila-bila masa je boleh disekat. Jadi mana tekanan tak boleh, Rusia ni tak boleh melakukan jual beli ekonomi, dari sudut ekonomi, sekatan ekonomi, sekatan laut, sekatan udara, semua sekali. Ya tak? Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita tengok siapa yang mengikuti, maknanya kalau kita tengok Eropah dan juga negara-negara barat ni, bila mana Rusia menyerang Ukraine, maka mereka ni degah-degah tolong backup, kupur dana tak? Mana bank antarabangsa ni beri lebih kurang 1.5 bilion US dollar bantuan kepada Ukraine. Yang kita rasa terkilang, marah ialah bila mana kalau Palestin diserang, tak? Maka mereka ni senyap aja. Palestin tak diiktiraf sebagai sebuah negara. Berbanding dengan negara-negara lain, tak ada siapa yang berani untuk membawa Israel, Zionis ni ke mahkamah antarabangsa. Kalau kita tengok baru ni, bila mana kena serang Ukraine, kena serang je, Rusia ni dia nak bawa ke mahkamah antarabangsa. Palestin 70 tahun tak pernah dia beri pembelaan. Kita nampak dia hipokrit lah tak? Maknanya bila mana kena serang, maka dia beri bantuan senjata, beri bantuan senjata kepada Ukraine. Itu tujuan utama dia. Mana tak? Mana bila timbul gitu, maka Eropah ni dia dapat kelebihan dia. Dari sudut bila dia bekal senjata, duit masuk, kekuatan dia. Tapi bila mana Palestin serang, maka dia buat senyap aja. Tak ada bantuan bagi dari luar pun disekat. Tak. Mana orang Palestin kena bunuh, tak? Mana rumah-rumah kena roboh pun tak ada tindakan, tak? Lebih kurang kalau Palestin ni luas dia hanya 18% saja daripada negara asal. Mana mereka ni bila mana negara yang tidak ada kaitan dengan rejim Zionis, maka mereka batu. Bila ada kaitan dengan rejim Zionis, maka mereka ni bakat-bakat buat senyap. Biar negara Palestin ni, biar orang Palestin ni mati belaka. Yang dapat keuntungannya negara barat. Dan kita yakinlah bahawa dunia ni memang dipimpin oleh orang yang pro kepada Yahudi, Zionis. Band negara, band dunia, negara-negara ni, pemimpin negara ni semua dipegang. Maknanya Yahudi, Zionis ni, dia pegang setiap negara ni supaya tunduk kepada dia. Dan kita boleh lihat lah, maknanya kalau Saudi Arabia, Saudi di Mekah, di Madinah tu, maknanya mereka ni bila jual minyak dapat hasil, maka hasil tu beri kepada sekutu barat, Amerika. Mana Saudi Arabia ni, maknanya dia ni merupakan pengeluar minyak nombor 1 dunia. Jadi dapat hasil, maka beri kepada Amerika. Dan melalui duit inilah dia bantu sekutu-sekutu dia. Sebagai contohnya Mesir, tiap-tiap tahun berapa bilion dia beri, bilion USD dia beri untuk kekuatan tentera.
Dia tak masuk dalam negara, dia tak masuk dalam negara-negara ni, tapi dia beri bantuan kewangan. Dia membina kekuatan tentera dia melalui dia salurkan bantuan kewangan ke negara-negara yang boleh jadi sekutu dia. Dan juga Mesir ni terlibatlah, maknanya terlibat untuk pindahkan rakyat Palestin ni satu tempat Bukit Golan untuk bina penempatan rejim Zionis. Jadi semenjak daripada kisah Isra' dan Mi'raj dan juga peralihan kiblat ni, maknanya tempat-tempat yang kita sebutnya Madinah, Mekah, Palestin ni memainkan peranan yang besar dalam agama kita. Menjadi perebutan antara kuasa-kuasa besar. Mekah tu kalau tak ada Kaabah rasanya kita dah pergi lah, dan tak akan maju gitu. Kalau kita tengok Madinah dengan Mekah aja maju. Tak ada hotel tinggi belaka. Tempat lain macam kampung biasa je. Tak. Kalau tengok dalam perjalanan pun daripada Mekah ke Madinah tu, jalan dia tak ada kemudahan yang setanding dengan benda dia dapat. Dengan kehebatan ekonomi dia dapat. Sebab apa? Sebab duit-duit itu semua dialihkan kepada sekutu dia barat. Jadi tempat-tempat ni merupakan satu simbolik agama kepada kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut sentuh berkenaan dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sebab dia menjadi simbolik kepada agama kita. Masjid ni semua menjadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan, dan juga menjadi tempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Palestin, Madinah, berkaitan dengan Dajjal dan sebagainya. Ada kaitan dengan kehidupan kita. Jadi muslim semua yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada peristiwa-peristiwa ni kita ambil pengajaran supaya kita umat Islam ni di Malaysia khususnya, di tempat kita ni, maka kita ni kena pandai mengurus sumber dan juga kehidupan komuniti kita, supaya masyarakat ni lebih dekat dengan kita, dengan masjid lebih dekat, dan juga kita boleh menarik mereka, membaiki komuniti kita, masyarakat kita. Tarik orang-orang muda bukan perkara yang mudah lah, untuk mereka ni dekat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin memakan masa yang lama lah untuk kita ajak orang muda dan juga mereka ni untuk bersama dengan kita. Sebab apa? Sebab masjid ni merupakan tempat bagi orang yang bertakwa. Nabi SAW sebut masjid ni tempat dia, tempat orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, tak mari masjid ni. Maknanya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ni merupakan orang yang percaya kepada hari akhirat. Orang yang mendirikan semayang. Kalau orang nak semayang, tak mari masjid. Maknanya ada kelebihan dia. Allah Subhanahu Wa Taala buat pada kita syiar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita ni, melalui sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, supaya kita ambil pedoman dan juga kita ambil iktibar daripada perkara yang berlaku ni, supaya tidak terjadi lagi dalam masyarakat kita. Perpecahan melalui perbezaan pendapat, perbezaan pandangan. Jadi masjid inilah tempat kita nak murnikan balik pandangan kita, pendapat kita. Mungkin dengan kita dengar ni, maka kita akan dapat sesuatu yang menyatukan kita. Kita mari masjid, maka bila kita sembahyang berjemaah ni, maka boleh ikat hati kita. Tujuan kita mari masjid ni
Maka kalau kita tengok tiap-tiap minggu ada sama tak sembahyang Jumaat. Benda tujuan dia ialah untuk kita ikat hati kita. Tak. Maknanya kalau khutbah Jumaat tu mesti yang membina. Kalau tak membina maka sia-sialah. Maknanya kalau orang mari seminggu sekali sejid sebab sembahyang Jumaat, maknanya balik sama je tak. Tak ada sesuatu yang boleh mengubah mereka tak, sebab seminggu sekali tak. Masa itulah kita nak dengar apa yang nak disampaikan oleh khatib. Masa tu jugalah kita nak kenal orang yang tak pernah mari ke. Masa tu kita nak kenal tak. Kalau tak ada perhimpunan itu payah. Kalau ada pun setahun sekali tak. Sembahyang raya, sembahyang Aidil Adha tak. Maknanya agama kita ni buat bina ataupun bentuk institusi agama ni, institusi masjid ni sesuai dengan fitrah kita tak. Manusia ni dia suka kalau kita duduk ramai-ramai, duduk sama, hati dia akan jadi lebih lembut, jiwa dia mudah tersentuh. Jadi mudah kita nak tarik dia, nak dekatkan dia dengan agama. Tapi kalau dia tak bersama dengan masyarakat, tak bersama dengan jemaah, tak ada hubungan dia dengan masyarakat, maka makin lama makin jauh. Kita nak supaya masyarakat kita ni dekat dengan kita, dekat dengan masjid, dekat dengan institusi agama, supaya kita boleh ubah mereka ni. Dan kita boleh lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bentuk para sahabat ni selalu bersama dengan para sahabat. Bukan hanya dengan orang yang lebih tua ataupun sama baya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga bersama dengan budak-budak. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersama dengan budak-budak, cara dia lain. Bersama dengan orang yang sama sebaya dengan Nabi, sahabat Nabi, cara dia lain. Orang yang lebih tua daripada Nabi, cara lain. Kaedahnya banyak tak? Maka kita sendiri kena perhati, kena belajar, kena tambah pengetahuan dalam diri kita, supaya apa yang kita nak bawa sampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masyarakat dan juga jemaah kita. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya setakat itulah, cukup setakat itu untuk malam ni. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tu dari diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah alaina futal arifin warzuqna fahman nabiy afdal mursalin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.